Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas bolehlah memaklumkan kepada saya. Baik, sebenarnya saya tidak ingin lanjutkan isu kalimah Allah ini, tetapi ada beberapa persoalan yang muncul dan ada juga yang telah diajukan kepada saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk memberi sedikit ulasan lebih-lebih lagi setelah saya membaca kenyataan Saifuddin Nasution hari ini, iaitu jangan ke tepi fakta. Okey, so cuma saya nak beri ulasan sedikit lah ya, berhubung isu ni. Pertamanya, rakyat berhak mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya daripada Anwar Ibrahim dan Saifuddin Nasution berhubung isu kalimah Allah. Dan kerajaan tidak harus apabila memberi jawapan ini, kerajaanlah tidak harus ketepikan fakta. Okey, kerajaanlah tidak harus ketepikan fakta. Saya tahu Saifuddin sedang cuba rujuk kepada keputusan mahkamah asal yang menjadi pertikaian, dan beliau sedang merujuk kepada fakta-fakta penemuan hakim, penghakiman dan sebagainya, dan bila dia bercerita berkenaan dengan fakta, dia maksudkan yang itu dan dia suruh rakyat jangan ketepikan fakta. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Okey, isu pokoknya pertama, Saifuddin tidak harus ketepikan fakta, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan satu kesilapan besar dalam kenyataan dia yang tidak betul. Bukan sekadar tidak tepat, tetapi tidak betul sama sekali, iaitu berdasarkan keputusan mahkamah, kononnya penggunaan kalimah Allah itu terhad di Sarawak sahaja. Ya, hakikatnya berdasarkan keputusan mahkamah itu, peribumi Kristian Sarawak ni dia boleh guna kalimah Allah dalam bahan cetak dia di mana-mana tempat di Malaysia. Ya, Perlis ke Kedah ke Johor ke Perak ke, itu adalah signifikannya keputusan mahkamah. Ya, ada pihak dia akan masuk dalam, mahkamah dia putuskan ini, dia keluarkan dia menjadikan benda ni tak sah dan sebagainya. Dia pergi detail. Saya tak pergi detail. Secara keseluruhannya keputusan mahkamah tu bermakna peribumi Sarawak boleh gunakan kalimah Allah dalam bahan cetak dia berdasarkan keputusan itu, ya, spesifik kepada keputusan itu di seluruh negara, bukan hanya di Sarawak. Jadi pada dasarnya kenyataan Perdana Menteri silap. Perdana Menteri telah memberi maklumat tidak betul kepada rakyat apabila menjelaskan isu, bermakna Perdana Menteri telah kelirukan rakyat lebih lagi. Jadi jika Perdana Menteri keluar untuk beri kenyataan, ianya seharusnya ke arah menjernihkan keadaan, bukan mengelirukan rakyat lagi. Jadi sekarang benda ni sudah terang lagi bersuluh, tetapi kita tidak dengar satu pengakuan daripada Perdana Menteri bahawa ya, saya terkhilaf, atau ya, saya tersalah tafsir keputusan mahkamah, atau apa-apa jua sebab, dan mengaku bahawa kenyataan dia tidak betul dan sebetulnya adalah berdasarkan keputusan mahkamah yang dirujuk oleh Perdana Menteri sendiri pada ketika itu. Penggunaan kalimah Allah oleh pribumi Kristian bukan terhad di Sarawak dalam kes itu, tetapi juga di seluruh negara. So itu yang pertama, itu yang jadi isu. Jadi secara prinsip, ini adalah soal prinsip. Secara prinsip, ya, timbul persoalan, adakah masyarakat Melayu Islam boleh terima keputusan itu? Jadi kita tak mau rujuk keputusan mahkamah lain, apa yang lain, tetapi secara prinsip, kalau itu tak betul, itu perlu dirayu. Itu perlu dirayu. Itu prinsip dia. Itu menjadi prinsip asas kepada keputusan kerajaan terdahulu untuk merayu. Itu je. Itu isu pokok dia. Ya, untuk merayu. Sebab tak betul tu, kita rasakan tak betul, jadi rayu. Atas juga menjunjung titah kasih, menjunjung titah Tuanku Sultan Selangor dan Johor. Ya. Sebab anda perlu fikir, anda perlu ingat, keputusan mahkamah itu kita hormat. Itu mahkamah tinggi, kita hormat. Tetapi di dalam proses perundangan ada proses di mana
ianya tidak berakhir di mahkamah tinggi. Terbuka ruang untuk kita melanjutkan isu itu jika kita rasa mungkin mahkamah terkhilaf atau mahkamah membuat keputusan yang berat sebelah ke apa ke, ada saluran untuk kita panjangkan isu ni. Jadi contohnya kita hendak bertanya kepada mahkamah atau meminta mahkamah rayuan, kita nak rujuk balik keputusan mahkamah tinggi kerana sebab-sebab tertentu, kita rasa mungkin hakim terkhilaf dan sebagainya. Jadi ada ruang. Selagi ada ruang dan selagi ada pihak yang mengambil ruang itu, maka menurut proses perundangan menyeluruh, ya, keputusan mahkamah tinggi tidak boleh dianggap sebagai muktamad total. Tak boleh, sebab ada ruang, dan selagi ruang itu digunakan untuk merujuk kembali, selagi itu kita tak boleh mengatakan ianya muktamad secara total. Kita hormat keputusan mahkamah itu, tetapi kita mengambil peluang yang diberi untuk merayu. Dan dalam kes seakan-akan sama atau berkait, memang pernah jadi mahkamah tinggi buat satu keputusan, kemudian mahkamah rayuan buat keputusan lain, dan akhirnya keputusan mahkamah tinggi tidak lagi diguna pakai. So maknanya boleh jadi kesilapan. So sebab itu dirayu. Dan setelah dirayu, setelah kerajaan telah memasukkan hujah-hujah mereka untuk rayuan, tunggulah mahkamah rayuan buat keputusan. Sebab salah satu daripada dua keputusan adalah mungkin. Sama ada mahkamah rayuan mengekalkan keputusan mahkamah tinggi, atau barangkali mahkamah rayuan bersetuju dengan pihak kerajaan atas sebab-sebab tertentu dan mengubah keputusan itu sedemikian rupa supaya penggunaan kalimah Allah tidak lagi dibenarkan dalam bahan bercetak oleh pribumi Kristian di negeri-negeri di semenanjung Malaysia atau di seluruh Malaysia. Ya, itu satu kemungkinan. Jadi tunggu mahkamah buat keputusan sebab rayuan sudah dimasukkan. Ya. Tetapi kerajaan lah ni di bawah kepimpinan Anwar tidak berbuat demikian. Kerajaan lah ni di bawah kepimpinan Anwar, dia tak mau tunggu mahkamah rayuan buat keputusan. Jadi dia tarik balik rayuan tu. Dia tarik balik rayuan tu, kemudian apabila Saifuddin berhujah, dia berhujah berdasarkan penghakiman mahkamah tinggi. Kemudian dia suruh anda jangan ke tepi fakta. Memang itu fakta mahkamah tinggi, tetapi itu tak semestinya muktamad sekiranya sudah masuk peringkat mahkamah rayuan. Ya? Mungkin mahkamah rayuan akan mendapati ada fakta-fakta yang sebenarnya ada kekhilafan. Ya? So, bila Saifuddin sebagai Menteri KDN, dia membuat kenyataan jangan ke tepi fakta dan dia merujuk kepada mahkamah tinggi, keputusan mahkamah tinggi. Maknanya, walaupun kes sudah difailkan, ya, rayuan, Saifuddin dia mengatasi proses mahkamah dan dia secara tidak langsung sudah membuat keputusan mahkamah tinggi betul. Ya, kita tak payah nak pertimbangkan lagi mahkamah rayuan. Kenapa? Kenapa Saifuddin mengatasi proses perundangan yang sudah pun bermula dan sedang dalam proses, iaitu rayuan di peringkat mahkamah rayuan? Kenapa tidak tunggu keputusan mahkamah rayuan? Kenapa nak atasi semua ni dan buat keputusan peribadi bahawa kita hanya rujuk kepada keputusan mahkamah tinggi dan beri alasan berdasarkan keputusan mahkamah tinggi mengapa rayuan ditarik balik? Why? Ya? Why? Kenapa tidak tunggu untuk dengar keputusan mahkamah rayuan yang mungkin mendapati fakta-fakta yang Saifuddin rujuk tu mungkin terkhilaf? Why? So di situ timbul tanda tanya, adakah kerajaan takut bahawa mahkamah rayuan mungkin akan dapati kekhilafan dalam keputusan mahkamah tinggi ataupun fakta-fakta mahkamah tinggi dan kemudian membuat keputusan dalam kes itu kalimah Allah tu sebenarnya ada kekhilafan, dia tidak boleh digunakan oleh pribumi Kristian dalam bahan bercetak dalam kes itu di negeri-negeri lain dan sebagainya, dan perkara-perkara lain yang dibuat keputusan dibuat oleh mahkamah tinggi mungkin berubah. Adakah dia takut? Jadi kenapa takut? Kenapa bila kerajaan sudah membuat atas titah tuanku satu usaha untuk menyemak merayu keputusan mahkamah tinggi, ya, untuk melihat sama ada berlaku kekhilafan, kesalahan fakta dan sebagainya, kerajaan tidak mahu menurut proses itu. Kerajaan membuat keputusan mahkamah tinggi lah yang betul.
Jadi bila Saifuddin kata jangan ke tepi fakta, itu sahaja sudah cacat, sudah menimbulkan tanda tanya. Macam mana dia tahu itu fakta yang sesahih yang mungkin, sedangkan dia sendiri tidak mahu menerusi proses rayuan yang sudah bermula? Ya, rakyat tidak ke tepi fakta. We know the facts. Ya, saya tahu Mahkamah Tinggi ada kata isu sebenarnya adalah rampasan, tak ada kaitan dengan teologi. Ya, kemudian ada percanggahan dalam arahan kabinet dan bla bla bla, ada banyak. Itu kita tahu. Tetapi adakah benar-benar isu rampasan ini tak ada kaitan dengan teologi, atau adakah mahkamah terkhilaf? Benda tu dah berjalan di mahkamah rayuan, sudah difailkan rayuan. Kenapa nak tarik? Kenapa awak secara peribadi nak putuskan apa yang Mahkamah Tinggi itu kata sebetul-betul yang mungkin, kita tak payah pertimbangkan yang lain? Ya. So rakyat tidak ketepikan fakta. Saifuddin jangan ketepikan fakta bahawa Anwar sudah terkhilaf, ataupun Anwar mungkin cuba menutup isu tu, sebab kenyataan Anwar tidak betul. Saifuddin seharusnya memberi penjelasan kepada rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri sudah lakukan kesilapan dan inilah yang betul. Saifuddin harus sedar bahawa faktanya adalah kenyataan bercanggah Anwar dengan Saifuddin telah menimbulkan kekeliruan. Anwar kata dasar kita tarik rayuan adalah disebabkan ianya hanya melibatkan Sarawak. Saifuddin pula kata dasar kita tarik adalah sebab penghakiman yang mengatakan ada percanggahan lah, kemudian ada yang mengatakan tak ada kaitan dengan teologi lah. Sebab yang Saifuddin beri sebagai asas mengapa rayuan ditarik berbeza dengan Anwar. Dan sebab yang Saifuddin beri adalah sebenarnya penghakiman Mahkamah Tinggi. Kita tahu penghakiman Mahkamah Tinggi, tetapi anda tidak boleh mengatasi proses rayuan dan membuat keputusan bahawa keputusan Mahkamah Tinggi itu tepat, kita tak payah nak rayu. Why? Who are you to make such a decision unilaterally? Mengapa tak beri ruang kepada Mahkamah Rayuan? Mungkin kita dapati Mahkamah Tinggi dah terkhilaf. Mengapa takut? Ini telah persoalan ni telah timbul. So, kita tak mahu tahu daripada Anwar keputusan Mahkamah 2014 yang mengatakan Melayu bukan Melayu tidak boleh guna kalimah Allah dan sebagainya. Kita tidak mahu tahu semua tu. Secara prinsip, bila terjadi isu di mana satu-satu keputusan mahkamah itu telah menjurus kepada satu keputusan yang mungkin orang Melayu kira adalah mengaibkan agama dan bangsa, secara prinsip benda tu perlu lawan, perlu dirayu. Ya? Dan kerajaan ini tidak merasakan ianya perlu dirayu. So ini bagi saya secara peribadi satu kekalahan besar buat umat Islam di Malaysia. Satu tamparan hebat bagi saya kepada umat Islam di Malaysia. Dan sehingga sekarang tidak terjawab apabila kerajaan menarik balik rayuan itu, ada tak rujuk badan-badan berkaitan, mufti-mufti, ada tak rujuk yang di Pertuan Agong, apa kata Sultan Selangor berhubung titah tuanku terdahulu, ya, semua ni tak terjawab. Dan tak salah rakyat tanya. Jangan kata bila orang tanya benda ni ianya untuk mempolitikkan. Jangan. Ini hak rakyat untuk nak tahu, sebab pelik cara ni dilakukan, ya. Jangan rujuk kepada fakta Mahkamah Tinggi. Kita tahu fakta Mahkamah Tinggi. Persoalannya adalah rayuan. Bila berlaku rayuan, kita tak boleh berpandu sepenuhnya 100% kepada fakta Mahkamah Tinggi, sebab rayuan itu bermakna kita dapat mungkin ada pihak yang mendapati keputusan Mahkamah Tinggi itu mungkin tidak betul atau terkhilaf. Sebab itu undang-undang memberi ruang untuk kita rayu. Tapi Saifuddin dah buat keputusan sendiri. So, jangan kata rakyat nak politikkan ke atau ada pihak nak politikkan. Sebenarnya benda ni secara automatik sudah jadi bahan politik apabila kerajaan dengan cara yang mencurigakan telah menarik balik rayuan. Kemudian of course kalau pihak yang sokong penggunaan Allah, dia akan kata alhamdulillah Saifuddin dia faham sebab-sebab Mahkamah Tinggi. Ya? Pihak yang tak setuju, dia akan kata Saifuddin tak faham apa yang berlaku di Mahkamah Tinggi. Of course setiap pihak dia akan berat sebelah. Tapi saya tak berat sebelah. Hujah saya adalah Mahkamah Tinggi buat keputusan, kita hormat. Tetapi itu tidak semestinya kita tak boleh pertikaikan keputusan itu di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi biarlah Mahkamah Rayuan buat keputusan.
Bukan awak buat keputusan kemudian paksa semua orang untuk ikuti keputusan Mahkamah Tinggi dan beritahu semua orang itulah yang betul, itulah faktanya. Tak boleh. Ya. Jadi you need a very strong reason mengapa kamu tarik rayuan. Alasan Saifuddin tak boleh diguna pakai. Sekadar nak jelaskan keputusan Mahkamah Tinggi tak boleh diguna pakai. Kita tahu keputusan Mahkamah Tinggi. Ya. Kita nak sebab yang lebih lanjut, mengapa Saifuddin tarik rayuan itu sedangkan kita patut beri peluang kepada Mahkamah Rayuan untuk tentukan Mahkamah Tinggi itu terkhilaf ke tidak, keputusan dia betul ke tidak. Ya. Atas dasar apa Saifuddin yakin tak perlu kita melalui proses rayuan? Mungkin Saifuddin ada sesuatu yang luar biasa yang boleh diberitahu kepada rakyat. Oh, sebenarnya rayuan ni walaupun mungkin Mahkamah Rayuan akan mendapati Mahkamah Tinggi tidak betul, tetapi kita perlu tarik balik rayuan sebab kita nak tahu sebab itu. Ha? Dan kita nak dengar dari Saifuddin, betul ke tidak kenyataan Anwar tu salah. Ya. So ini sekaligus menjawab soalan. Ada orang tanya, Regi ada baca tak keputusan Mahkamah Tinggi, kenapa tak huraikan keputusan Mahkamah Tinggi? Saya tak nak huraikan details dia sebab orang takkan faham. So saya cakap like a layman lah, sebab yang tonton ni pun banyak layman. Okay. Tapi bukan saya tak faham keputusan Mahkamah Tinggi. Memang kalau kita baca penghakiman dia, hakim ada sebut, ya, ada percanggahan arahan kabinet tahun 80-an tu, kemudian isunya tak ada kaitan dengan teologi, itu memang semua dia ada sebut. Tapi itu tak semestinya bermakna kita kena setuju sehingga kita, atau kita wajib setuju sehingga kita tak teruskan rayuan. Itu tak bermakna kita tak boleh rayu. Itu tak bermakna kita tak boleh ada pendapat mungkin Mahkamah Tinggi terkhilaf dan kita perlu rujuk kepada Mahkamah Rayuan. Sebab undang-undang sediakan platform untuk kita berbuat demikian. Ya. So, saya haraplah ini sedikit sebanyak dapat menjawab soalan-soalan yang diajukan kepada saya, dan saya berharap kerajaan memberi sebab kukuh mengapa rayuan itu ditarik balik. Setakat hari ini kita ada sebab bercanggah daripada Saifuddin dan Anwar, dan setakat hari ini kita tidak ada penjelasan kukuh dari Saifuddin mengapa rayuan ditarik balik, selain daripada persepsi bahawa Saifuddin ni cuba paksa rakyat bersetuju bahawa Mahkamah Tinggi itu buat keputusan yang tepat yang tidak harus dicabar. Saya tidak setuju kalau itu pendirian Saifuddin. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.